السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم، وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاة في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu, mempelajari kitab Aqaidul Aqaid. Kitab yang membicarakan tentang ilmu tauhid. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa ma umiru illa liya'budullah. Dan tidak diperintahkan kamu sekalian, wa ma umiru, dan tidak diperintahkan mereka sekaliannya, illa liya'budullah, melainkan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerusi ayat Al-Quran tersebut menunjukkan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya beribadat kepada-Nya dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita nak beribadat kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita kenal siapa Allah. Mestilah kita kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Untuk kenal Allah ini, ianya adalah menerusi ilmu tauhid. Pernah ditanya kepada seorang ulama yang bernama Zunnun Misri rahimahullah. Zunnun Misri rahimahullah yang disemadikan tidak jauh daripada Masjid Amr bin As, yaitu seorang wali Allah Zunnun Misri rahimahullah ta'ala. Zunnun Misri rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang ilmu tauhid. Apakah itu tauhid? Su'ila anit tauhid. Faqala, Al-Imam Zunnun Misri rahimahullah ta'ala menyebut bahawa tauhid ini an ta'lama anna qudratallahi ta'ala fil asya' bila mizajin. Sesungguhnya tauhid itu ialah kamu mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala qudrah
kuasa di atas tiap-tiap sesuatu bila mizajin, tanpa ada bercampur dengan sesuatu. Maknanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa, iaitu dari sudut kuasanya. Dari sudut kuasa tidak berhajat kepada pertolongan daripada yang lain, terutama daripada makhluk. Ini definisi yang dihuraikan oleh Al-Imam Zunnun Misri, begitu juga qudrah, iradah dan seterusnya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa tauhid ini terbahagi kepada beberapa bahagi. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa pembahagian tauhid ini ianya terbahagi kepada beberapa bahagian. Al-Imam Al-Ghazali jauharun nafisun. Tauhid ini ialah satu permata yang berharga. Walahu qashrani, dan bagi tauhid ini ada dua kulitnya. Dia kata, umpama buah kelapa, dia ada kulit gitu. Ahaduhuma ab'adu anil lubbi minal akhar. Yang pertama iaitu jauh daripada patinya. Kalau buah kelapa tu jauh daripada patinya, seperti kulit kelapa, dia jauh. Dia ada kulit, ada sabut, dan ada isi. Kulit yang pertama, Al-Imam Al-Ghazali menyebut, hanya seseorang itu berkata la ilaha illallah. Dia hanya menyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Maka orang yang sedemikian rupa masih lagi belum sempurna tauhidnya, dia kata. Sebab dia tidak menafikan agama-agama yang sesat. Dia tidak menafikan agama Nasrani yang mengatakan innallaha salisu salasa. Sesungguhnya Allah itu dari salisu salasah, tiga daripada tiga. Trinity. Mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kedua, al-qashrus sani. Kalau kita tengok kelapa ni kadang-kadang di luarnya cantik, dalamnya belum tentu. Maka kalau sekadar menyebut la ilaha illallah, ianya hanya cantik di luar, tapi belum tentu di dalam. Di dalam ni kata Imam Ghazali, al-qashrus sani, iaitu sabutnya. Sabut ini wahuwa alla yakuna fil qalbi inkarun wala mukhalifatu limafhumi qaulil qail la ilaha illallah. Iaitu tidaklah ia pada hatinya mengingkari dan menyalahi mafhum orang yang berkata la ilaha illallah. Kerana ada orang tauhid, orang awam ini, tauhid dinamakan tauhid qashrus sani, seperti sabut. Sabut kalau kita bakar, dia banyak keluar asap. Banyak keluar asap. Dia punya kemantapan akidahnya belum cukup. Sabut tidak menunjukkan isi di dalam. Tetapi tauhid yang dimaksudkan al-lub, iaitu di dalamnya. Kita nampak tempurung, belum tentu isi dalamnya cantik. Ada orang Islam, dia la ilaha illallah, tapi dalam hatinya masih lagi sifat mazmumah. Sifat mazmumah. Maka dalam Islam, kata Imam Ghazali, la ilaha illallah ini, kita mempelajari ilmu tauhid tidak sekadar di luarnya. Ia memerlukan kepada lub. Lub ni isi dalamnya. Dan lub ini ada lagi lubbul lubbi. Barangkali bila kita diumpamakan seperti buah kelapa, bila kita belah buah kelapa, kita nampak isi, tapi belum tentu isi ni banyak santan. Mungkin kelapa itu cantik dia, tapi dia muda. Kita kukur-kukurkan dia, tapi tidak sesuai. Bila kita perah, tak banyak santannya. Takkan nak buat
kuih boleh, warna putih je. Ni lub, tapi tidak lub-lubbi. Tetapi lub-lubbi ianya bila kita apa keluar santan, dapat lub-lubbi nama dia. Maka orang yang bertauhid yang sebenar, apabila lub-lubbi dia ni membentukkan dirinya menjadi hamba Allah yang tunduk kepada Allah, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diterjemahkan melalui perbuatan dari sudut perkataan, mencerminkan seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikehendaki sebagaimana yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini menerusi kitab yang kita baca membahaskan berkaitan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat yang harus, sifat yang mustahil bagi Allah mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Bahagian yang keempat, subutiyah nama dia. Subutiyah. Subut ni makna sungguh begitu. Sabit, tetap begitu. Tu makna sabit. Orang kita pun cakap sabit dia ni. Ataupun disebut dalam ilmu tauhid sifat subutiyah, iaitu sifatuz zat. Disebut juga sifatuz zat, sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama menyebut sifat subutiyah ini ialah sifatul ma'ani. Sifat ma'ani adalah dinamakan sifat subutiyah. Sifat subutiyah ialah sifatul ma'ani. Adapun sifat ma'nawiyah ni, setengah para alim ulama menyebut dinamakan sifat haliyah. Sebagaimana kalau kita mengaji kitab Risalatul Tauhid, Risalatul Tauhid, dia menyebut sifat ma'nawiyah ialah dinamakan sifat haliyah sebab dia menggunakan hala kaunuhu. Tapi kaunu ini dia bukan memberi maksud keadaan, tetapi kaunu itu menunjukkan subut sebenarnya. Itu pandangan pengarang kitab iaitu Risalatul Tauhid. Dia menyebut bahawa sifat manawiyah adalah dinamakan sifat haliyah. Mungkin pengarang kitab tersebut beranggapan bahawa kalimah kaunu itu adalah keadaan. Sebagaimana yang biasa kita sebut, keadaan Allah itu pendengar, keadaan Allah itu melihat, keadaan. Sebenarnya walaupun menggunakan kana wa kaunuhu, tetapi ia termasuk sifat subutiyah. Subut, sungguh Allah itu melihat, sungguh Allah itu pendengar, sungguh Allah itu berkata. Ini ialah disebut oleh para alim ulama. Justru itu pengarang kitab kita tidak selari dengan kitab Risalatul Tauhid. Kerana memberi contoh dalam kitab ini, memberi contoh sifat ma'nawiyah adalah dikira juga sebagai sifat subutiyah. Kerana sifat ma'nawiyah melazimi sifat ma'ani. Kerana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat sama, maka melazimi sifat ma'ani tersebut. Maka jadilah Allah itu sungguh bahawa kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu qadiran. Kenapa? Kerana sifat manawiyah juga termasuk dalam sifat subutiyah, bukan sifat haliyah. Jadi kalau kita mengaji kitab ni, tidak sama seperti mengaji dalam kitab Risalatul Tauhid.
muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambung kita ni. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Amin. Adapun sifat subutiyah itu kaunuhu hayyan. Nampak? Keadaan, tak boleh terjemah keadaan sebab dia subutiyah. Subutnya, sabitnya Allah itu maha hidup. Sebab dia masukkan tajuk subutiyah. Kalau dia masukkan letak tajuk haliyah, itu yang kita terjemah keadaan Allah itu maha hidup. Tapi kalau kita katakan sifat manawiyah ini ialah di bawah subutiyah, maka subut sungguh sabit Allah itu adalah maha hidup. Adalah tepat subutiyah sebab kebanyakan para alim ulama tauhid menyebut bahawa kalimah kana wa kaunu bimakna subut, bukan bimakna haliyah. Ini pendekatan pengarang kitab kita ni. Dia kategorikan sebagai sifat subutiyah. Sifat subutiyah. Kaunuhu hayyan, keadaan, tapi dia terjemah keadaan juga. Terjemah keadaan. Itu tak selari sebenarnya dengan tajuk di atas. Tambahlah sikit keadaan subutnya Allah itu. Begitu. Keadaan subutnya Allah itu maha hidup. Gitu. Keadaan subutnya Allah itu hidup. Gitu. Hayyan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, yang mana disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas sembahyang ni jangan tinggal ayatul kursi. Ayatul kursi. Apa cara pun jangan ditinggalkan. Lepas sembahyang bacalah ayatul kursi. Barang siapa yang baca ayatul kursi dalam keadaan beriman, maka kalau dia mati, mati ia wajabat lahul jannatu, ay sabatat lahul jannah, sabitlah dia boleh masuk syurga. Wajabat itu mana? Sabatat. Subut juga. Sabitlah ia ataupun diizinkan. Wajabat ay uzinat lahul jannah, diizinkan dia masuk syurga. Contohnya lepas sembahyang maghrib tadi kita baca ayatul kursi, malam ni meninggal dunia, uzinat, diizinkan dia masuk syurga. Tapi dengan syarat dia faham dah ayatul kursi yang dibaca sebagaimana dalam kitab kita, kaunuhu hayyan, keadaan sabitnya Allah itu hidup. Mana dalilnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hai. Allahu, Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang sebenar disembah melainkan dia Allah. Siapa Allah? Al-Hayyu, Al-Qayyum, iaitu yang hidup, yang hidup, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang berdiri dengan sendiri. Jadi bila kita baca kitab ini, bila kita baca ayatul kursi, maka kita faham apa yang kita baca. Allahu la ilaha illahu wal hayyu. Al-Hayyu ini kaunuhu, keadaan sabitlah Allah itu maha hidup. Sabitlah Allah Subhanahu wa taala maha hidup bermakna kita memperakui bahawa Allah yang maha hidup kekal selama-lamanya, dan kita mengakui bahawa kita tak hidup lama. Bahawa kita mengakui bahawa kita ini tidak hidup lama. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Yang tidak mati Allah, sebab Allah sendiri berfirman, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Maka ini disebut sifat subutiyah. Subutiyah. Kalau bagi saya, keadaan ni keadaan sabitlah Allah itu maha hidup. Kalau keadaan saja jadi haliyah. Dia jadi haliyah. Kaunuhu aliman, melazimi sifat ma'ani Allah bersifat dengan sifat ilmu. Sifat ilmu. Apabila kita beriman Allah Subhanahu wa taala bersifat ilmu,
iaitu kita mengetahui sifat-sifat Allah pada zat Allah Ta'ala, al-ilmu. Jadi keadaan Allah, sabit keadaan Allah itu aliman, iaitu alim, mengetahui segala-galanya. Mengetahui segala-galanya. Jadi mengetahui, bila kita mengetahui Allah bersifat dengan sifat, iaitu kaunuhu aliman, bahawa al-ilmu bi anna Allah alimun bi jami'il asya'. Kita sekarang ini beriktikad dan memperakui bahawa sesungguhnya Allah alim bi jami'il asya'. Semua keadaan Allah Subhanahu wa taala tahu, sama ada telah berlaku ataupun belum lagi berlaku. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu kaifa, bagaimana dan macam mana pun Allah tahu. Dan Allah mengetahui tentang zatnya, dan Allah Subhanahu wa taala tahu segala-galanya. Sebagaimana Allah Taala berfirman, wa huwa bikulli syai'in alimun. Wa huwa Allah. Wa huwa siapa? Ini mengajarkan kepada kita. Wa huwa, dan dialah. Dialah beriman kepada benda gaib. Tidak disebut wa huwa Allah ataupun wallahu bikulli syai'in alim, ada kalanya begitu. Wa huwa menunjukkan bahawa kuatnya keyakinan kita kepada perkara yang gaib. Di antara yang gaib ialah Allah. Kita tak nampak tapi beriman. Wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa bikulli syai'in alimun, dan dialah Allah bikulli, bagi tiap-tiap sesuatu. Bikulli, semua, tak kira kecil, besar dan sebagainya. Alimun, bahawa Allah itu adalah maha mengetahui. Allah berfirman dalam surah lagi, Suratul Mulk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala ya'lamu man khalaqa, apakah tidak mengetahui ia Allah, man khalaqa, makhluk yang telah diciptanya, termasuk kita. Wa huwal latiful khabir, Allah itulah latif, maha pelembut lagi maha bijaksana. Jadi dibaca ayat ni tiap-tiap malam sebelum tidur, Suratul Mulk. Maka mengingatkan kepada kita, walaupun kita tidur apa semua, Allah tahu. Dan Allah mengetahui. Allah mengetahui kita akan hidup ke selepas tidur ni ataupun sebagainya, Allah mengetahui. Oleh sebab itu besar fadilat membaca Suratul Mulk, dan sesungguh membaca Suratul Mulk ianya menjadikan Suratul Mani'ah, iaitu surah yang menghalangkan daripada terseksa daripada api neraka dan juga siksaan kubur. Tu setengah tu dia bukan tuan guru pun. Bukan tuan guru. Saya masa duduk di Bagan Datuk dulu, ada seorang perempuan guru Quran di Sungai Ranggam nama dia. Atas sikit sekolah saya Bagan Datuk dulu, Batu 20. Jalan Sungai Ranggam, ketika tu nak buat jalan, tolak-tolak, terpancut darah keluar. Rupanya ada kubur situ. Jadi pakat lari. Gali-gali tengok, ialah jasad seorang perempuan. 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 Masih lagi seperti orang hidup. Bukan kiai, bukan apa. Tapi dia guru Quran sahaja. Mungkin makcik ni, dia amal macam orang tua-tua dulu. Bila nak semayang, Majmuk Syarifah ada di tepi katilnya. Di antaranya amalan surah Mulk, di antaranya suratul Waqiah, di antaranya suratul Rahman, di antaranya suratul Sajdah. Biar sempat ni orang dulu-dulu tidak akan tinggal. Yang jual ni iaitu begali apa nama, yang bawa kain ke kampung-kampung. Dulu bukan ada jual kedai-kedai, jual Quran, Majmuk Syarif. Amalan ini kalau istiqamah, Allah Subhanahu wa taala pelihara hatta dalam kubur. Dalam kubur Allah peliharakan, kerana Suratul Mani'ah ini dia menghalangkan daripada dimamah oleh ulat-ulat dan tanah. Suratul Mani'ah menghalangkan daripada siksaan alam kubur. Maka bila kita mengaji subutiyah ini, sabilah Allah mengetahui. Bila mengetahui, macam mana sabilah Allah ini
Yaitu Allah berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, dalam suratul Mulk. Maka dalam suratul Mulk membahaskan tentang, menceritakan Allah keadaannya sabit sungguh aliman. Alim dari sudut mana? Alim Allah tahu kalau kita ditanam dalam kubur. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan menerusi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu baca suratul Mulk ini dinamakan suratul Mani'ah, surah yang menghalangkan daripada mendapat siksaan alam kubur dan juga alam, iaitu ketika mana di akhirat besok. Allahu akbar. Ini orang mengaji ilmu tauhid begitu. Yang memahami sifat subutiyah. Subutiyah ini juga Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengetahui al-ilmu bi annahu ta'ala hayyun qayyum. Allah Subhanahu Wa Taala itu, iaitu tidak akan, la ta'khudhu, tidak mengambil akannya, akan Allah, sinatun, mengantuk, wala naum. Dan kita mengetahui sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala tak mengantuk dan tidak tidur. Sabitlah ilmu Allah dan sabitlah kudrahnya. Sabitlah ilmu Allah. Allah mengetahui akan dirinya. Mustahil Allah itu tidur. Dan Allah mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kudrah. Oleh sebab itu ta'alluq ilmu ini ialah ta'alluq ihatah, nama dia, meliputi. Yang wajib pun Allah tahu. Allah tahu keadaannya bersifat kudrah gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama balik kita. Di antara sifat subutiyah, kaunuhu qadiran, keadaannya Allah itu sabit ia kuasa, ataupun orang zaman sekarang sebut berkuasa. Dah masyhur sekarang ni berkuasa. Kalau dulu jangan guna, sebab tak ramai ustaz-ustaz dulu mengajar bakurah. Sebab bakurah ni pening sikit, kecuali orang yang mengajar itu mudahlah. Tak payah pening-pening. Sesuai ni kata, mungkin sesuai kita kata Allah itu ialah berkuasa. Saya masa di Pasir Tumbuh Ulung ada bahas sangat panjang sangat. Ni hamba nak beritahu ni, kita kata. Sekarang ni jarum. Kalau kata mencucuk, mesti ada benda yang cucuk dia. Tapi kalau kita kata jarum, dia ni pencucuk, dia boleh cucuk apa-apa. Kata kan? Kalau mencucuk, mana ada orang tolong cucukkan. Tapi kalau diri dia tu pencucuk, dia boleh cucuk apa benda. Begitu kan? Bila Allah Subhanahu Wa Taala itu pendengar, dia boleh dengar semua. Tapi kalau Allah itu mendengar, ada pula benda yang tolong bagi dia dengar. Ini Tok Guru Ana di Pasir Tumbuh dulu. Tapi Ana jangan nak guna bahasa tu, sebab takut tak sesuai dalam negara kita. Tak sesuai dalam negara. Tapi itulah dihuraikan ketika mengaji kitab Bakurah Amanit. Pandai. Contohnya Allah itu berkata, apa-apa pun Allah boleh kata. Nak kata dalam bahasa Arab pun boleh, nak kata dalam bahasa Imrani pun boleh, sebab Allah itu berkata. Nabi ini diutuskan oleh Allah bahasa Imrani. Ada bahasa ni, bahasa lain. Sebab Allah itu berkata. Dan Allah boleh berkata-kata. Allah berkata-kata dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha, naik daripada Sidratul Muntaha, dia naik lagi sehingga kepada Haziratul Qudus. Dan saya huraikan melalui kitab Jam'ul Fawaid sampai 10 last kali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Nabi sujud ketika itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Irfa' ra'saka ya Muhammad." Angkatkan kepalamu. Angkatlah kepalamu. Nabi SAW bertemu dengan Allah, tapi tidak disebut macam mana bentuk. Bila ditanya kepada Nabi SAW, Nabi SAW tak boleh menggambarkan laisa kamislihi syai'. Laisa kamislihi syai'. Sehingga Jibril alaihissalam pun tidak mampu ketika itu
melainkan hanya Nabi SAW. Seperti disebut dalam kitab Jam'ul Fawaid, iaitu bila sampai kepada Haziratul Qudus, ianya seperti kabus. Dan Allah membuka hijab ketika itu hanya kepada Nabi SAW, sehingga Allah fardukan semayang sebanyak 50 gitu. Di bawah ilmu Allah, memang Allah sudah tahu yang sesuainya ialah 5. Itu di bawah ilmu Allah. Di bawah ilmu Allah. 50 ini bukan mana 50 ni macam mana 50. Di dalam kitab Jam'ul Fawaid menguraikan 50 ni tetap 5 waktu. Maghrib ni kita lakukan sebanyak 10 kali. Isyak kan 10 kali. Subuh 10. Kemudian Zuhur kan 10. Asar kan 10. Maghrib nanti 10. Isyak kan 10. Wahai berat tu. Dia jadi 50. Tu maksud 50 bukan dalam satu hari tu 50 waktu. Itu nak makan nak minum tak boleh. Selalu orang bahas begitu. Kita pun tak makan tak minum lah 50 waktu. Macam mana nak bahagikan 50 waktu? Sebenarnya 50 dia tetap 5. Dikurangkan kekal 5 waktu itu dikurang. Kalau tidak disebut begitu, dihuraikan, dikurangkan jadi 5, macam mana pula boleh 5 itu ada subuh, ada zuhur. Nampak ni? Allah bagikan bagi Muhammad 5 waktu. 5 waktu semayang. 5 semayang. 5 apa dia? Atau selepas subuh tu 5 sekali ke? Sebelum tu memang sudah 5. Tapi 10. Macam tadi maghrib, semayang sampai sampai 10 kali. Walaupun begitu kan, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi juga kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni supaya banyak sujud kepadanya. Allah tahu ini kaunu. Nak menunjukkan bahawa hamba-Nya seseorang itu banyakkan sujud kepada Allah. Tadi saya bacakan tidak akan sujud seseorang kepada Allah Ta'ala satu sujud illa melainkan Allah angkatkan baginya darajat dan Allah hapuskan baginya segala dosa. Oleh sebab itu sampai maghrib ni ada dinamakan salatu hifzil iman, semayang memelihara iman, ataupun juga disebut salatu awabin. Dua benda yang sama. Contohnya kita mengaji kitab Usyahul Afrah ataupun Usyahu, dua boleh baca, Usyahul Afrah ataupun Usyahul Afrah. Orang dulu suka baca Usyahul Afrah. Dua-dua boleh baca Usyahul Afrah atau Usyahul Afrah. Contohnya orang mendapat pingat, bagikan dia punya wisyah dia. Itu wisyah nama dia. Kalau orang ada pingat kan, kalau hari keputeraan ni, dia kena pakai dia tu. Kalau saya contohnya orang hakim ni kena pakai baju hakim tu, ada sempang dia tu. Kalau dia datuk, kalau Datuk Seri, kalau puas, kalau Datuk Seri, Tan Seri, macam-macam, sini, macam-macam. Ini usyah nama dia. Usyahul Afrah, rasa kegembiraan. Kitab Usyahul Afrah membahaskan tentang semayang awabin, juga disebut semayang hifzul iman. Kitab Usyahul Afrah. Sekarang kitab itu juga telah dirumikan, saya tengok. Usyahul Afrah cerita tentang bab semayang sunat, macam-macam jenis semayang sunat. Kitab yang paling banyak cerita bab semayang sunat ni Usyahul Afrah. Kalau kita waktu maghrib ni, kita mengetahui Allah suka orang yang sujud kepadanya. Nama dia kaunuhu aliman. Maka kita semayang. Kalau di antara maghrib dan isyak tak ada pengajian, pergilah semayang. Daripada sembang-sembang, sambil makan buah rambutan, sembang lagi makan buah rambutan, jadi ubat pula dia. Daripada begitu, lebih baik semayang hifzul iman. Sebab apa kita semayang hifzul iman? Sebab Allah mengetahui bahawa orang ni memang nak supaya aku kekalkan iman kepadanya. Nampak? Oleh sebab itu sampai 8 rakaat. Boleh tak kita lakukan? Ya boleh. Hanya dirasa berat bagi orang tak biasa. Contohnya semayang fardu maghrib ni dilakukan sebanyak 10 kali. Boleh. Tapi bukan semua orang mampu nak buat.
dia rasa berat. Asalnya boleh. Sembahyang tarawih boleh. Mana sembahyang isyak dilakukan sebanyak 10 kali. Boleh. Tapi berat. Sebab Nabi Allah Musa bila ditanya perkara ini, ialah masalah Nabi SAW minta kurang ni takut berat. Lama kekallah 5. Kekal 5. Jadi Nabi SAW bertemu dengan Allah, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Tapi bertemu. Ini ketika mana Nabi sampai ke Haziratul Qudus nama dia. Haziratul Qudus nama dia. Sambung balik kitab kita. Ini dalam pembelajaran kitab kita. Allah Subhanahu wa taala iaitu keadaannya yang kuasa. Tak apalah yang kuasa ke pekuasa, yang penting kita yakin Allah itu kaunuhu qadiran. Bahas kuasa lama sampai pukul 12 tengah malam. Tak ada apa nilai tambah pada diri pun tak ada guna juga. Kuasa, entah nak kuasa, ya kau tak nak juga, kekal bahasa Arab kaunuhu qadiran, dah cukup. Kekalkan Allah, sabillah ianya qadir. Qadir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan bahawa Allah kaunu qadiran ataupun qadiran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kalau orang ada kerajaan, dia boleh buat apa saja. Dia kerajaan dia. Dia nak pecat orang ni, pecat lah. Sebab dia kerajaan. Orang kata, mengapa dia tak boleh ni? Ada dia kerajaan. Dia boleh ubah apa saja sebab dia kerajaan. Orang yang mempunyai kerajaan, dia kerajaan. Dia sudah menjadi kerajaan. Apa pun dia boleh buat. Maka kita mengingatkan kerajaan Allah. Allah boleh buat apa saja kepada kita. Lahu mulkus samawati wal ard. Allah ingatkan, kamu dalam dunia, kamu ada kerajaan. Kau boleh buat apa saja. Kau buat ubah ni, macam-macam. Boleh. Tapi kau kena ingat, kerajaan yang sebenar, al-mulku lillah. Lahu mulkus samawati wal ard. Walaupun kamu punya kerajaan, tapi bumi dan langit ini adalah kerajaan Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Allah sebut dalam suratul Hadid, yuhyi wa yumit. Siapa Allah itu? Boleh menghidupkan dan juga mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Ini kaunuhu qadiran. Bahawa Allah Subhanahu wa taala atas tiap sesuatu berkuasa. Kamu punya kuasa di dalam dunia waktu kamu hidup. Kamu rasa kamu kuasa, tapi kuasa Allah kuasa mutlak. Mati besok, siapa yang kuasa nak tolong kamu? Siapa kuasa? Siapakah kuasa di antara kamu semua boleh menyelamatkan kamu daripada azab neraka, daripada azab kubur? Beritahu siapa? Siapa? Allah jawab, wa huwa bikulli syai'in qadir. Yang kuasa ialah Allah. Maka kamu duduk di dalam kerajaan Allah, patuhlah kepada Allah. Jangan kamu buat perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Keadaan sabillah Allah tu berkuasa. Kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran. Jangan memandai-mandai kita dalam dunia ni. Jangan memandai-mandai. Jangan kita rasa kita punya dalam dunia ni. Dah, Allah ingatkan bukan kamu punya. Lahu mulkus samawati wal ard. Wa huwa ala kulli syai'in. Allah guna wa huwa ala. Di atas tiap-tiap sesuatu. Tak ada yang mengatasinya melainkan Allah. Siapa Allah? Qadir. Ini kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran. Kaunuhu muridan. Keadaan sabillah Allah Ta'ala itu murid. Iaitu keadaan sabil Allah itu berkehendak. Yang melazimi sifat ma'ani ataupun berkehendak. Hari-hari kita baca surah Yasin ataupun malam Jumaat baca surah Yasin.
tak dapat tiap-tiap hari, seminggu sekali. Itu adalah hadis yang kita baca tafsir surah Yasin. Hadis sahih disebut oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir Ibn Katsir mentafsirkan surah Yasin. Kalau tak boleh tiap-tiap hari, seminggu sekali. Maka orang di Malaysia ni dulu sibuk orang kampung, malam-malam penat kan, siang bekerja pergi sawah, ada yang menoreh getah, pagi-pagi kena menoreh getah ni, pagi-pagi kena keluar, bukan boleh pukul 7 pergi keluar. Kalau pukul 7 pergi keluar sampai ke kebun getah, dah matahari dah terbit, getah tak banyak. Ataupun kita dah kutip getah ni nak pergi jual, dah tutup dah orang nak timbang dah. Lambat kau ni, dah pukul berapa dah? Dia previous menoreh getah kan, kita kena sampai awal. Queue ni semua orang nak ambil inci dia, ambil inci ni. Dah tu bubur dan susu bekas, nama dia punya cuka getah ni, lama dia beku kan. Beku ni akan digantung, besok dah kering, timbang, nak nilaikan kita punya, tulis tu syukri, S, syukri, dia timbang tu, nak tahu kita punya kedudukan, nilai kita punya getah. Susah orang menoreh getah, nak baca Yasin pagi-pagi. Awal baca Yasin pagi-pagi, tengah menoreh getah pukul subuh pun Allah Akbar, Allah terus semayang, terus pergi kebun getah nak baca Yasin dengan babi lah apa semua ada kan. Nanti bila dia lapang, malam Jumaat ada baca Yasin sesuai dalam negara kita. Fake tu sesuai dalam negara. Jangan ada pula orang muncul budak-budak baru muda, yang muda ni tak boleh bidah. Kau pun besar dulu, mak kamu yang besar kan, mak kau menereh getah, mak kau ni dulu bersawah, bacalah Yasin tiap-tiap malam. Tapi kita tanya mak awak, ayah awak dulu sempat dia baca Yasin? Sekarang ialah sekurang-kurang orang dulu ulama ni berijtihad macam mana nak bagi orang Islam, orang Melayu kita ni baca Yasin kan. Nak baca surah Mulk, nak baca surah Kahfi malam Jumaat, balik dulu bukan ada elektrik. Pukul berapa habis semayang? Kalau baca surah Kahfi, udahlah orang selalu cerita bantu, langsui sana, langsui mana. Udah tu balik, bawa lampu pula tu. Kalau naik basikal, pakai dynamo, kayuh laju, teranglah dia. Bila tang slow, tak ada lampu. Betul tak Jeffrey? Baca surah Kahfi malam, pukul apa nak balik? Budak-budak tak datang. Pakcik-pakcik tua pun itulah ada. Ulama berijtihad sesuai fiqh Malaysia. Kita kena tengok fiqh Malaysia macam mana. Jangan ambil orang Arab punya. Arab sekarang pun tak baca. Pergi Mekah Madinah, zikir pun tidak orang Arab ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sibuk saja. Nak jadi contoh? Tak ada contoh. Duduk negara Arab tak jadi contoh. Duduk Malaysia, ustaz ni pula kata tak boleh. Yang tu apa yang boleh? Fake ni nama pun faham. Faham untuk orang Malaysia. Ini cara dia. Yang penting ada dalil. Allah Subhanahu wa taala muridan, berkehendak. Allah berfirman, innama amruhu, surah Yasin, hanya senya amruhu, perintah Allah, itu perintah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Di sini ada dua. Satu, kalam Allah, iaitu kita bahaskan tadi, Allah itu ialah bersifat dengan kalam, perkata. Bila Allah kata kun fayakun, maka kun fayakun merupakan irada. Kalau Allah berkehendak kita ini sihat, ya Allah berfirman sihatlah, terlantar. Tapi Allah beritahu malaikat, pergilah bertemu dengan hamba-Ku ini, sihatkan ni. Sihat. Berapa ramai orang terlantar, tiba-tiba dia jadi sihat. Hanya kena air Yasin ya. Air Yasin.
Alhamdulillah lah ustaz, dia kata. Baca Yasin, dia kata. Bapaknya boleh bangun dah. Nampak ni? Terlantar. Sebab Allah berkehendak. Allah berkehendak. Tiba-tiba ada pula orang zaman sekarang ni. Ada orang zaman sekarang ni. Oh, dia kata apa ni? Oh, baca ayat jampi-jampi. Lebih senang jampi kat kolah. Dia kata, senang lagi. Pasang tip je. Ya Allah. Pasang tip cerita lain, bukan manusia yang baca, macam mana pula nak embus? Ada orang kata, buat apa baca Quran payah-payah, pasang tip, terus dia kata, sambung masuk dalam kubur. Main-main benda ni, main-main. Bacaan tip tu baca tak dapat pahala. Orang yang membaca dapat pahala. Kerana dapat pahala itulah ianya bersinar. Seumpama lampu. Dia juga boleh menyinari orang lain. Orang lain pun dapat cahaya, diri dia pun bercahaya. Oleh sebab itu, diri ini pembaca dia lain. Baca lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ada seorang di Duyung ni, dia cakap banyak macam tu kat saya. Saya diam je. Saya cuci kereta tempat dia, dia cakap banyak. Cuci apa ni, dia kata, dia tak tahu saya ustaz. Saya angguk je. Sekali, dia ada kes kat mahkamah. Tengok tu, dia tengok. Macam aku pula tengok. Macam aku tengok. Saya kata, ada apa lagi nak cakap? Masa dulu dia hentam ustaz ni apa semua. Tak ada apa, dia kata. Allahu Akbar. Orang kita jangan memperhina ayat-ayat Allah. Kata pula pasang tip dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa. Dua yang dapat kita faham menerusi ayat dalam surah Yasin, innama amruhu. Amruhu ini perintah Allah. Ini perintah. Mana Allah bersifat dengan kalam, Allah boleh kata bila-bila. Idza arada syai'an, apabila Allah mengendaki syai'an, sesuatu umum. Apa pun Allah boleh bagi. An yaqula lahu, ini fi'il mudhari'. Tadi idza arada syai'an ialah fi'il madhi. An yaqula akan berlaku ketika itu. Allah berfirman. Itu sebab Baqarah sebut perkata. Lepas itu Allah boleh kata apa pun. Allah boleh cakap apa pun. Allah kata kun fayakun, maka jadilah ia. Kun fayakunu halan, maka jadilah ketika itu juga. Ketika itu. Jadi kalau kita minta doa ke Allah, Allah mustajabkan. Alhamdulillah. Sihat gitu. Sebab Allah yang penyembuh. Allah antas syafi, la shifa illa shifa'uk. Engkaulah penyembuh ya Allah, tidak ada yang sembuh illa iaitu shifa'uka, mereka penyembuh itu daripada engkau. La yughadiru saqama, lepas ni tak akan datang sakit lagi. Itu yang kita minta. Bismillah syafi ataupun bismillahi arki nafsi. Ya Allah, dengan bismillah aku menjampikan diriku. Jampi untuk orang ialah bismillahi arkika. Kalau jampi untuk diri sendiri, takkan bismillahi arkika. Siapa pula kita jampi? Untuk diri kita, bismillahi arki nafsi, maka ku jampikan untuk diriku. Min kulli da'in yu'zini, segala penyakit yang telah menyakiti kandaku. Min kulli ainin hasilin, daripada setiap mata yang merosakkan aku. Itu penyakit ain. Penyakit ain. Kita pandang-pandang, terpukau kita. Itu ain. Perempuan tengok-tengok, jadi gila. Teringat jantan tu, teringat jantan. Ini ain. Penyakit ain. Maka diajarkan kita berlindung pada Allah Ta'ala. Sebab bila Allah berkehendak, tak jadi penyakit ain tersebut. Tak jadi. Oleh sebab itu kita banyak doa. Doa supaya dijauhkan daripada kena penyakit ain, dipukau dan sebagainya. Ataupun perempuan-perempuan ni terkena ilmu sihir, pengasih dan sebagainya. Allah kun payakun. Ini orang mengaji ilmu tauhid, amalan-amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak akan tinggalkan. Bukan dah kena baru nak baca. Dah kena baru nak baca. Itu makna dia tidak yakin bahawa Allah bersifat dengan sifat iradah. Maka sekarang inilah dia sentiasa beramal dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda orang yang ada tauhid. Syekh kita menyebut kaunuhu muridan. Kaunuhu sami'an, keadaan Allah itu pendengar. Kaunuhu basiran, kerana Allah itu melihat.
Allah nampak kita hatta di mana pun Allah nampak. Dalam ke luar ke dalam hati semua. Sebab Allah itu basar. Kaunuhu basiran. Keadaan Allah itu sabit ia basir. Sebab subutiyah, subutiyah. Wa kaunuhu mutakalliman. Ini dulu kita lah huraikan bab kalam. Keadaan Allah itu perkata. Maka bila Allah itu perkata, bertakluk dengan perkata itu, Allah boleh berkata-kata, kan? Ini kitab Baqarah. Kitab Baqarah, Allah itu bersifat perkata, dia boleh kata. Kerana bersifat pada dirinya perkata, bila Allah boleh berkata-kata. Allah kata jadi, jadi. Allah kata sihat, sihat. Allah kata seksa, seksa. Allah kata beri nikmat, beri nikmat. Sebab Allah bersifat dengan kalam. Ini mengingatkan kepada kita bahawa kalau Allah kata kat kita ni diampunkan dosa, alhamdulillah. Tiap-tiap malam Allah berkata-kata. Tengah-tengah malam Allah berkata-kata. Hal min mustaghfirin, manakah orang yang minta ampun kepadaku? 2/3 malam. Fa aghfira lahu, nescaya aku ampunkan dosanya. Ala min mustazriqin, mana orang yang minta rezeki kepadaku? Fa arzuqahu, aku berikan rezeki. Ala sehinggalah terbit fajar. Hadis sahih. Turunnya rahmat Allah, turunnya keampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang beriman, Allah bersifat dengan sifat basar, kaunuhu basiran, sana tengok hamba dia. Ini hamba dia tengah malam dia bertahajud. Bangun memohon kepadaku, mohonkan keampunan padaku, ku dengar pemohonnya. Maka Allah bersifat dengan sifat kalam ni, maka Allah berfirman, ku ampunkan dosa. Wahai para malaikatku, persaksikanlah aku telah ampunkan dosanya. Allah boleh berkata? Ya, sebab Allah bersifat perkata. Maka Allah bertakluk dengan sifat perkata ini, berkata-kata. Berkata-kata, iaitu Allah berkata-kata pada malaikat, ku saksikan, wahai para malaikatku, telah ku ampunkan dosanya. Persaksikanlah wahai para malaikatku, telah ku ampunkan dosanya. Persaksilah wahai para malaikatku, aku telah berikan keridaan. Maka orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, Allah bersifat dengan sifat kalam ini, akan mengambil peluang keemasan yang diberikan oleh Allah ketika mana dia sihat. Itu kalau kita terjemah berkata, terjemah berkata. Sama balik kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, yakni adalah Allah itu hidup dengan sifat hayat, mengetahui Allah Ta'ala dengan sifat ilmu, kuasa Allah dengan sifat qudrah, berkehendak Allah Ta'ala dengan sifat iradah, mendengar ia ya Allah dengan sifat sama, melihat ia Allah Ta'ala dengan sifat basar, berkata-kata dengan sifat kalam. Tiada ia semata-mata zat. Bersalahan bagi Mu'tazilah, kata mereka itu bahawasanya Allah hidup ia dengan zat, mengetahui dengan zat. Dah, kita sifat lain. Sifat ialah berdiri pada zat. Kalau kita lama dulu, sifat ini ialah menumpang pada zat. Zat-zat lah. Tapi daripada zat itu ada sifat. Sifat Allah ini tidak akan dia bercerai. Kerana sifat Allah bersifat dengan qadim. Sifat Allah ialah sifat qadim. Oleh itu sifatun qadimatun. Sifat qadim. Sifat kita adalah sifat baru. Sifat kita sifat baru. Contohnya dulu kita rajin datang ke surau. Sekarang ni dah malas dah. Dah malas dah. Dulu rajin datang, sekarang dah malas. Alah ustaz, sama je dia orang je, dia kata. Dia datang ke surau malas. Alah sama je, dia kata. Dia tidak merasakan bahawa hadirnya majlis ilmu itu mendapat rahmat daripada Allah. Sama ke tak sama pengajian, dia bukan pandang kepada sama, tetapi pandang kepada ilmu Allah itu luas. Allah tahu dia hadir dalam majlis ilmu, dan Allah akan persaksikan para wahai makhlukku, telah aku ampunkan dosanya. Nampak ni? Orang dia tauhid, dia bukan kira beribadat ikut angin. Dia beribadat dalam keadaan istiqamah. Istiqamah. Kerana sifat Allah Ta'ala kekal, berbeza sifat manusia. Kadang dia rajin, kadang dia malas. Kadang dia semangat, kadang dia tak ada semangat. Tak ada semangat.
Ini sifat manusia, tapi sifat Allah qadimah. Berbeza Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Allah melihat tu bersalahan bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah zaman sekarang ada, masih lagi kuat. Golongan-golongan Mu'tazilah ni masih ada di negara Arab, di antara di Oman. Mazhab dengan Mu'tazilah, dia orang sendiri mengaku, dan dia punya mufti memang hebat. Alang-alang orang pergi berdebat, kalah balik saja. Kita nampak dengan waraknya kan. Warak mufti dia hebat, Quran hadis hafal, hujah dia memang kukuh. Sebab Mu'tazilah ni pandai berhujah. Takut ulama Wahabi takut nak berdebat, hanya daripada jauh je, dalal syekh tu, dia cakap sesat. Syekh mufti Oman ni hadir nak berdebat sebab dia hebat. Mu'tazilah daripada dulu lagi, dia memang kaki berdebat, memang dia ajar begitu. Bukan sekarang, bukan dulu, sekarang pun ramai Mu'tazilah, hanya belum masuk dalam negara kita lagi. Mungkin masuk cara lain kan. Mu'tazilah moden ke, ada orang liberal dan sebagainya, dah kacau dah. Ini dia golongan-golongan Khawarij, golongan Mu'tazilah, ada Mu'tazilah moden. Aliran dia berbeza sikit, hanya dia moden gitu, membawa pahaman menggunakan akal belaka. Dia kata mana sesuai zaman sekarang, zaman Rasulullah, ialah zaman sekarang ni kita kena tengok fake waqi' sekarang ni. Baru ni saya tengok, pandai menulis. Fake waqi', realitinya sekarang ni macam ni. Realitinya kita ni berbilang bangsa. Berbilang bangsa. Udah tu zaman Nabi tak ada berbilang agama. Kita kalau sebuah kerajaan kan, apabila kita gazetkan satu undang-undang, semua orang kena patuh lah. Semua patuh. Kalau semua orang kena ada, perlu kebenaran, semua orang kena buat kebenaran kan, tak kira apa bangsa pun. Semua orang kena ada lesen memandu, tak kira bangsa apa pun, orang siapa pun pendatang datang, ataupun orang lain nak memandu, kena ada lesen. Sebab itu undang-undang negara. Saya tak tahu, saya orang Pakistan. Kok Pakistan tak Pakistan, datang negara ni kena ada lesen. Saya Bangladesh, sana tak orang naik motor, tak perlu ada lesen, itu Bangladesh, ini Malaysia. Begitu. Ini adalah undang-undang. Bila kita gazetkan satu undang-undang yang telah kita nak acuan Islam, orang lain kena tiba, kerana itu sudah undang-undang. Itu baru ada izzah, kekuatan orang Islam. Kalau nak tak ada lah. Kita kena ada izzah. Nama Islam al-izzatu lillah, iaitu izzah ini ialah kemegahan lah Allah. Kita nak supaya kita mendapat rahmat Allah, bukan mendapat kemurkaan Allah. Sama balik kita ni Mu'tazilah, mereka berkata bahawasanya Allah itu hidup dengan zat, bukan sifat hayatnya. Mengetahui dengan zat, bukan bersifat dengan ilmu. Tetapi mazhab mereka itu keluar daripada mazhab i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu alam. Wallahu alam. Syekh ni pun sebut hakikat sebenar Allah saja yang tahu. Mu'tazilah. Mu'tazilah. Tapi memang kalau dengar ceramah dia memang hebat. Ada 2-3 orang yang hebat di Oman ni. Ada seorang lagi budak muda. Kulit dia pun belah-belah sana macam lebih kurang saya, hitam sikit. Pakai serban dia beza sikit. Serban Oman. Tapi mereka ni memang dilatih berhujjah. Kita baca kitab Tauhid, Mu'tazilah ni pandai berhujjah, kerana mereka diajar pandai berhujjah. Sama balik kita. Kalau nak pergi semayang, kita tengok semayang Allahu Akbar. Dia 3 mazhab tangan lepas ni. Allahu Akbar. Yang pertama mazhab Maliki. Contohnya daripada Morocco, mazhab Maliki. Allahu Akbar. Ini Maliki ya. Allahu Akbar. Syiah daripada Iran, daripada Lebanon. Ini Allahu Akbar. Kalau nak tahu Syiah dia lain sikit. Allah begitu. Itu Syiah. Nak beri salam begitu.
Dan ini Syiah. Syiah rakaat ketiga keempat tak payah baca Fatihah. Subhanallah walhamdulillah. Macam mana kita nak ikut orang Syiah? Kita rakaat ketiga keempat kalau sembahyang fardu isyak wajib baca Fatihah. Tapi dia tak wajib. Dia wajib rakaat pertama kedua. Macam mana agak-agak tu? Dia ikut kita boleh betul. Bukanlah masalah kita ta'assub, tapi masalah macam mana kita nak ikut. Nanti dia nak beri salam, kita pergerakan 3 kali berturut-turut membatalkan sembahyang. Macam mana kita nak ikut tu? Allah Allah Allah. Nah, ya Allah Allah Allah. Macam mana ni berapa kali pergerakan? Sehingga kalau kita mengaji kitab yang dikarang oleh ulama Nusantara ni, Syekh Arsyad Al-Banjari, nama kitabnya Sabilul Muhtadin. Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullah taala. So, ulama yang alim. Alim. Sehingga kalau kita tengok Syekh ini mengarang kitab fiqh yang terawal lah dari sudut fiqh di dalam di Nusantara bahasa Melayu ni, yang begitu hebat ialah karangan Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullah taala. Kalau cerita bab haji ni, oh alhamdulillah, detail. Guru saya di Mekah, Syekh Abdul Rahim Al-Jahri Al-Banjari, duduk di Syarik Sitin, udah uzur lah dia, tua. Di antara ulama Nusantara yang masih tinggal lagi, yang lain dah meninggal. Syekh Abdul Rahim, sama dengan nama ayah saya, Syekh Abdul Rahim Al-Jahri Al-Banjari Al-Makki. Dia pun banyak mengarang kitab Arab. Dia bagi kepada saya satu naskah. Dia telah rumikan kitab Sabilul Muhtadin berkaitan dengan haji dan umrah, dan beliau telah keluarkan dalil-dalil dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ni terbalik. Saya tengah usaha nak cetak. Hanya saya akan ubahkanlah bahasa lama sikit tu, kita ada perlu untuk sesuai. Kitab Syekh Arsyad Al-Banjari. Kita tak jumpa kitab lain. Kenapa Jeffrey ni nak bawa orang umrah ni? Kalau orang tanya, Ustaz, lalu bawa umrah ni orang panggil Ustaz. Ustaz Jeffrey, ni kenapa kita pakai ihram bahu satu terbuka? Sebab apa? Yang tak nak jawab macam mana? Satu terbuka, satu kan? Satu terdah, satu tertutup. Sebab apa? Sebab apa ni? Nak tahu jawapan? Tunggu. Bacalah kitab Sabilul Muhtadin. Dan kitab Sabilul Muhtadin. Kenapa daripada kita berihram dan bir Ali? Memakai ihram. Sebab apa? Sebab apa? Dia ada sejarah asal di tanah Madinah ni. Ini juga disebut oleh Syekh Arsyad Al-Banjari dalam kitab beliau. Nama dia kitabnya ialah Sabilul Muhtadin. Jalan orang yang mendapat petunjuk. Jalan orang mendapat petunjuk. Saja saya tak nak urai hari ini. Kita urai nanti bab kitab Al-Jawharul Mahub. Ada kelebihan-kelebihan mengerjakan ibadat nanti. Sama balik kitab kita. Sebenarnya saya nak bagi supaya cari kitab tu. Banyak dijual, cari kitab tu. Dulu arwah ayah saya mengajar kitab Sabilul Muhtadin, tapi dia ada bahasa Banjar. Ada bahasa Banjar. Oleh sebab itu ada seorang anak murid dia Banjar. Kemana mengajar kitab Sabilul Muhtadin, anak murid dia mesti ikut. Dia akan tanya, ni apa maksud? Dia kata, Ustaz, ini maksud ni begini-gini, ini bahasa Banjar. Oleh sebab itu saya tengok kitab penuh dengan dhabit. Ini bahasa Banjar, masuk sekian-sekian. Arwah ayah saya punya kitab Sabilul Muhtadin, sebab dia banyak bahasa Banjar. Itu sebab kalau dia tulis contohnya sebelum bagi orang yang nak mandi wajib ni, sunat bagi orang yang nak mandi wajib itu berkamihan terlebih dahulu. Sebab orang Banjar kata berkamih ni ialah kencing. Aku nak berkamihan ni, kata. Mana kolaan berkamih. Dulu sekolah saya bagian Datuk, tok guru saya Banjar. Tok guru saya Banjar, keturunan Syekh Arsyad Al-Banjari. Nama tok guru saya dulu pun pengasas tu Syekh Arsyad Al-Banjari. Susur jalur sampai Kalimantan, sampai pada Syekh Arsyad Al-Banjari, pengarang kitab Sabilul Muhtadin. Dah tu meninggal Syekh, anak dia Datuk Asad Adli Al-Banjari.
Kemudian Ustaz Abdul Hadi Al-Banjari, Banjar belaka. Banjar cakap Banjar. Yang Jawa ngomong Jawa gitu, ngomong Jawa. Ustaz Jawa mengajar cakap Jawa. Belajarlah saya dulu kitab berapa kitab. Orang Jawa ni lagi hebat. Kitab Hidayatus Salikin dalam bahasa Jawa. Ada boleh ngaji sekejap. Kitab Hikam dalam bahasa Jawa, Hikam. Kitab Tajwid Hidayatul Mustafid dalam bahasa Jawa. Yang saya ingat Kang Dihin yang pertama. Kang Dihin. Syukri, baca, dia kata. Pak Kias kata, baca. Saya pun baca lah. Tak betul tu. Begini bahasanya, katanya. Yang saya ingat, sekarang ni lain dah tak ingat dah. Kang Dihin yang pertama, lain saya tak ingat. Siapa ada yang Jawa sini? Wong wedok, saya tahulah perempuan. Wong lanang, lelaki. Wong lanang, wong wedok. Tu memang ada dalam kitab tu. Ada wedok, wong lanang. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Pergi pula Kelantan, cakap Kelantan. Pergi Patani, kecek Patani. Pergi Patani banyak bahasa. Dulu Bagan Datuk, bahasa Jawa dengan bahasa Banjar. Pergi Kelantan, dua bahasa. Kelantan dapat, Patani pun dapat. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala af'al. Ini af'al. Dalam ilmu tauhid, kita belajar af'alullah. Tadi saya uraikan 4 rukun. Dalam kitab kita ni, kita belum sampai 4 rukun akidah kita. 4 rukun bagi kalimah syahadah. Muka surat 36. Muka surat 36 tu. Bila nak sampai 36 ni tak tahu. 36. Kandungan kalimah syahadah nampak dia. Muka surat 36. Jumpa 36 ke 26? 26. 26. Jumpa Abang Rahmat? 26. Kandungan kalimah syahadah ni. Ni kakak-kakak, makcik-makcik, pakcik semua ni. Ketahui bahawasanya kalimah syahadah itu ada mengandungi 4 rukun. Orang mengucap kalimah syahadah ni, dia ada rukun dia. Orang tanya berapa rukun? 4 rukun. Dan 40 usul. Setiap satu rukun ada 10. Yakni tiap-tiap satu rukun itu ada 10 usulnya. Ikutilah huraiannya seperti di bawah ini. Rukun pertama, isbatkan zat Allah Ta'ala. Itu rukun pertama. Bawah dia ada 10. Rukun kedua, isbat sifat Allah. Di bawah dia ada 10. Yang ketiga, isbatkan af'an Allah. Ini yang kita nak masuk nanti. Perbuatan Allah. Perbuatan tu. Nak urai perbuatan, di belakang ni, rukun bagi kalimah syahadah. Yang ketiga, isbat af'alullah. Dan rukun keempat, isbat sam'iyat, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang lagi. Kalau nak tahu kena hadir. Kena hadir. Ni kitab ni tak ada tempat lain. Kitab ni memang dia khususan yang begitu detail. Kitab Aqidatul Aqaid. Tulis pun tulis tangan lagi ni. Tulis tangan lagi. Panjang pembahasan rupanya dalam ilmu tauhid ni. Rukun bagi kalimah syahadah ada 4. Tadi saya dah huraikan di surah Mahmudiyah. Ada 4 ini, setiap satu ada 10. Balik ni boleh tengoklah kitab kita muka surat 26. Ini pembahasan di sudut rukun. Dan insya-Allah kita akan sambungkan datang cerita tentang af'alullah. Af'al. Sifat af'al. Di antaranya Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah boleh bagi apa ini af'al Allah. Berapa dia? Ada di bawahnya ada 10. InsyaAllah kita akan sambungkan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ya Rabbana ya Rabbana
اغفر لنا ووالدينا أجمعين ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا أجمعين وأعطينا حسن الختام ربنا عند الممات يا إله العالمين ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا أجمعين يرحمنا أباؤنا يا ربنا فارحمهم وأنت خير الراحمين ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا أجمعين واجعل قبورهم جنانا ربنا رب استجب فلا ترد سائلين ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا أجمعين وآنسا قبورهم واخشتها يا ربنا وأنت خير المونسين يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا أجمعين وارحمهم غدا إذا بعثتهم يا ربنا فاجعلهم في الآمنين ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا أجمعين وثقيلا ميزانهم بالحسنات واغفر لهم وأنت خير الغافرين ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا أجمعين وثبتا أقدامهم عند الصراط رب اسقيهم من حوض خير المرسلين ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا أجمعين يا رب جوج ما بيننا وبينهم في جنات مع النبي والصالحين يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا أجمعين ثم الصلاة والسلام دائما على النبي من هو خير الشفيعين ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا أجمعين. Bagaimana Allah memakbulkan doa kita, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, wajma' bainana wa bainahum, pertemulah kami dan kedua ibu bapa kami fi jannatin, dalam syurga, ma'an nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wassalihin, dan juga orang-orang yang saleh. Tu yang kita panjatkan, kita dan ibu bapa kita sama-sama masuk syurga. Dengan siapa? Sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali dengan ulama-ulama yang salihin. Mudah-mudahan Allah memakbulkan permintaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ighfir lana dhunubana wa walidina wa limasyaikhina wa lilmu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah
أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعث عليها من قبورنا يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة